Saya masih lagi ingin membincangkan tentang penjana di mana kali ini saya ingin berfokus kepada bagaimanakah usaha kerajaan untuk memantapkan lagi, menambah baik usaha memastikan bahawa PKS khususnya untuk terus berpindah kepada platform digital. Ini penting kita melihat kepada keadaan semasa ketika PKP ada banyak PKS sudah mula menerapkan mengadaptasi teknologi dalam urusan seharian mereka sama ada berhubung dengan pelanggan ataupun supplier ataupun vendor mereka. Dan ini saya ingin bincangkan bersama dengan Chris Daniel Wong iaitu Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Terima kasih Chris kerana bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali, kalau kita melihat daripada penjana yang dibentang oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, ada beberapa inisiatif yang melibatkan untuk digitalisasi kepada PKS ini. Antaranya grant 140 juta ringgit disediakan untuk memastikan usaha itu lancar. Kita juga ada antara inisiatif seperti kempen Shop Malaysia Online dan juga beberapa lagi inisiatif lain yang masih lagi yang turut digariskan, antaranya adalah 100 juta grant padanan digital PKS dan sebagainya. Okey, ini semua kita dengar adalah sedap, ada angkanya, ada penyelesaiannya, tetapi bagaimanakah realitinya untuk PKS ini untuk mereka berpindah? Kerana mereka ini selama ini kita cuba untuk menerapkan digital, ada ramai lagi PKS yang tidak pun berpindah kepada digital sama ada mereka tidak tahu ataupun tidak mempunyai penyelesaian digital yang begitu komprehensif sekali. Apa cabarannya pada ketika ini bila mana kita sudah menyediakan grant, dana dan sebagainya? Apa cabarannya pada ketika ini, Chris? Terima kasih, Saudara Najib. Pada pandangan saya, pengumuman geran oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu amat tepat pada masanya. Kita lihat inisiatif begini adalah untuk memangkin orang kata ekonomi yang sedang berunding. Saya terus pada jawapan yang saudara minta tadi tu. Cabaran sebenar PKS adalah untuk mendapatkan geran tersebut. Kita harus faham bahawa banyak PKS ini rata-ratanya ialah mereka yang hanya tahu berniaga. Tetapi daripada segi teknikal aspek, berpindah daripada traditional business kepada digital business. Mereka mungkin ada idea, tetapi mereka tidak mempunyai keupayaan untuk menyediakan kertas kerja kepada agensi yang terlibat. Itu adalah satu cabaran yang utama. Kepada mereka, orang kata yang anak muda, mungkin mereka tahu, tetapi in terms of business skill, mungkin mereka tiada. Jadi cabaran di sini ialah kita kena sepadankan. Agensi kerajaan yang terlibat kena sepadankan SME, orang kata pengusaha SME yang mempunyai pengalaman dan juga orang muda yang mempunyai idea, mereka kena sepadankan kedua-dua pihak supaya mereka boleh bekerjasama di dalam menyediakan kertas kerja dan juga di dalam menyediakan apa-apa saja kehendak agensi untuk meluluskan orang kata geran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya baca tentang geran sepadan untuk Shop Online Malaysia, nak saya katakan di sini bahawa cadangannya bukanlah cadangan baru. Pihak MDCC sebulan yang sebelum ini telah pun mengemukakan cadangan tersebut kepada pihak kementerian, dan kita amat gembira kerana kita melihat pihak kerajaan mengambil cadangan pihak MDCC. Tetapi di sini ada satu klausa di belakangnya, di mana 70 juta ini diperuntukkan oleh pihak swasta. Jadi di sini saya lihat bahawa agensi kerajaan kena bekerjasama dengan pihak swasta retailers, terutamanya peruncitan, shopping mall dan sebagainya untuk menyediakan voucher-voucher ini. Tetapi bila kita kata shopping online, kita kena faham. Pertama, rakyat kena harus ada tunai untuk shop online. Rata-ratanya sekarang semasa PKP, ramai yang menggunakan wang mereka ataupun wang gaji mereka untuk makanan dan juga untuk pengangkutan. Tetapi bukan untuk pakaian, bukan untuk lifestyle dan sebagainya. Jadi apabila kita memasuki fasa shopping online ini, bukan saja pengangkutan dan makanan, tetapi we are expecting people to shop online for lifestyle. Jadi di sini kita kena faham di manakah rakyat akan mendapat aliran tunai untuk berbelanja sebegini apabila keadaan ekonomi masih merundum. Jadi di sini kita berbalik pada pinjaman SRF yang sebelum ini pernah saya katakan, ataupun kerajaan juga telah mengumumkan bahawa terdapat pinjaman dana-dana yang baru melalui bank-bank tempatan. Jadi pihak bank kena menyalurkan
aliran tunai sebegini kepada pihak peniaga ataupun pengusaha supaya wang ini boleh dibayar sebagai gaji ataupun wang ini boleh dibayar kepada supplier supaya rakyat bawahan mempunyai aliran tunai untuk berbelanja apabila kita sebut tentang shopping online. Chris, saya nak bertanya tentang tadi Chris sebutkan dana ini sukar didapati dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat sepatutnya ia diintegrasikan di dalam satu platform supaya mudah untuk PKS ini tahu apa kriteria mereka, kelayakan mereka dan apa yang mereka layak untuk memohon. Kerana pada akhirnya PKS ini kalau ia berada di pinggir bandar ataupun di luar bandar, mereka mungkin mempunyai akses yang kurang dari segi kecelikan untuk internet dan sebagainya. Bagaimana ini harus dipermudahkan untuk usahawan-usahawan kecil di pinggir bandar maupun di luar bandar khususnya? Itu soalan yang amat bagus, Saudara Najib. Kita juga bila kita melihat pada pinggir bandar ataupun di luar bandar, walaupun di bandar kita ada 4G, tetapi di pinggir bandar kebanyakannya dapat 3G. Dan juga kalau di kota-kota yang amat kecil di Sabah Sarawak, kita hanya mendapat kemudahan 2G. Apabila application submission melalui online, rata-ratanya ramai yang tidak dapat nak akses laman sesawang tersebut. Bukan sahaja mendapatkan maklumat, tetapi untuk memuat naik aplikasi mereka. Jadi pihak kerajaan melalui agensi mereka terlibat. Saya bagi contoh saja, mungkin Tekun, di mana mereka mempunyai pejabat di luar bandar, has to engage. Mereka kena engage dengan pengusaha ataupun peniaga tempatan dan mereka memudahkan aplikasi seperti ini diberi secara hand, diberi secara tangan. Walaupun kita tidak galakkan, tetapi ini realitinya. Realitinya di Malaysia masih lagi ramai di luar bandar yang hanya mendapat perkhidmatan 2G dan 3G. Itu realitinya. Dan juga kita kena adakan kelas bimbingan. Kelas bimbingan bukan sahaja melalui webinar, tetapi di luar bandar secara persendirian. Mereka harus dibimbing, mereka harus dididik supaya mereka dapat mengemukakan kertas kerja yang mencukupi untuk mendapatkan dana tersebut ataupun geran sempadan tersebut. Kita kena bantu. Polisi amat bagus, tetapi orang kata the delivery itu kena harus berkemaskan. Okey. Chris, terima kasih bersama kami pada jam ini membincangkan tentang bagaimanakah PKS ini perlu berpindah kepada platform digital dan apakah cabarannya. Ini yang paling penting kerana ada banyak suara daripada PKS ini menyuarakan mereka kadang-kadang bukan sahaja tidak dapat, malah tidak tahu pun untuk tuju ke mana dan sebagainya, terutama untuk PKS di luar bandar dan sebagainya. Ini yang perlu kita lihat penyampaiannya, aspek penyampaian itu paling penting. Terima kasih Chris Daniel Wong, iaitu Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia kerana berkongsi dengan kami pada jam ini.